Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kami akan membentangkan berkenaan tarikh at-tarjamah al-Arabiyah wal Malayuyah, sejarah terjemahan bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Saya Khadijah binti Muhammad Sahar. Ismi Jirahanis bintu Jalaini. Ismi Nur Najihah binti Halid. Ismi Syifa Naimi bintu Aminuddin. Ismi Faiza Aina Nuera bintu Khairul Anwar. Okey, baiklah, pertama sekali, amma tarjamatu al-kutub al-Arabiyah faqad bada'at fi az-zuhur fil awakhir al-qurun al-khamis ashar al-miladi. Iaitu terjemahan bahasa Arab kepada bahasa Melayu pertama kalinya berlaku pada akhir kurun ke-15. Jadi bagaimana usaha dan aktiviti terjemahan di tanah Melayu boleh berlaku ialah kerana pada tahun 1280 Masihi, Islam telah dianuti oleh kebanyakan penduduk di tanah Melayu. Jadi bila sebut tentang Islam datang, pastinya seiring dengan kedatangan bahasa Arab itu. Jadi kembangnya Islam maka turut berkembangnya juga bahasa Arab dalam kehidupan masyarakat Melayu secara tidak langsung. Namun keadaan ini tidak menjadikan penganut agama Islam yang selama ini bertutur dalam bahasa Melayu mampu menguasai bahasa Arab secara automatik. Jadi kebanyakan penganut Islam di tanah Melayu belajar perihal-perihal agama menerusi pengajaran-pengajaran para pendakwah yang dilaksanakan dalam bahasa Melayu, sedangkan teks-teks buku-buku ajaran agama Islam banyak dinukilkan dalam bahasa Arab. Jadi kekangan dalam menguasai bahasa Arab yang penuh kesunyian ini menjadikan ianya satu halangan yang membantutkan usaha masyarakat awam Islam di tanah Melayu untuk menguasai ilmu-ilmu Islam. Jadi mereka kurang menghayati ilmu Islam. Mereka kurang menghayati Islam dengan baiklah kerana kurang faham bahasa Arab. Jadi oleh sebab itu, aktiviti terjemahan ini wujud dan merupakan salah satu usaha yang penting untuk umat Islam di tanah Melayu pada satu ketika dahulu sehingga hari ini. ثم كانت الأحداث التي وقعت بين مولانا أبو بكر والسلطان منصور الشاه في القرون الخامس عشر نقطة انطلاق لأنشطة الترجمة في الأرخاب الملايو. Jadi kejadian pertama yang mencetus kepada aktiviti penterjemahan bahasa Arab dan bahasa Melayu ni ialah apabila berlakunya perjumpaan antara Maulana Abu Bakar dan juga Sultan Mansur Shah, di mana Maulana Abu Bakar telah memberikan sebuah kitab berbahasa Arab sebagai hadiah kepada Sultan Mansur Shah yang bertajuk Ad-Dur Al-Manzum. Jadi Sultan Mansur Shah ni dia tak pandai bahasa Arab. Apa yang dilakukan, dia minta tolong kerajaan Samudra Pasai ataupun kerajaan Aceh, yang mana kerajaan Aceh ni merupakan sebuah kerajaan Islam yang masyhur lah pada ketika itu di Nusantara. Jadi Sultan Mansur Shah minta tolong kerajaan Aceh ni untuk menterjemahkan kitab Dur Al-Manzum ni ke bahasa Melayu. Jadi kita nampak kat sini yang perjumpaan dan pemberian kitab Dur Al-Manzum ni merupakan satu titik yang penting dalam aktiviti terjemahan bahasa Arab ke bahasa Melayu. Seterusnya, adalah pembinaan Alkitab Al-Arabiyah Al-Akhiri allati tarjama fi zalika al-asr wa huwa. Kemudian pada tahun akhir kurun ke-15 ada kitab-kitab yang lain telah diterjemahkan pada masa itu. Yang pertama adalah kitab Al-Qawaid Manhaj Al-Abidin Hadiyatul As-Sadiqin dengan Al-Mutlah Al-Badr. Empat-empat kitab ini telah pun diterjemahkan pada tahun akhir yang ke-15. Seterusnya, ثم ولم تتوقف عملية الترجمة حتى بعد سقوط مملكة التشيع، فقد أشار العلماء إلى الحق بمملكة جوهر الرياض
limusalati nasyatihim al-ma'ribi. Wa qad usisa al-muhtajim fi hadhihi al-mumlikat Nadi Ar-Rasyidiyah di Tanjim Amaliyatu terjemah Al-Kutub Al-Arabiyah. Walaupun selepas kejatuhan kerajaan Aceh ni, penterjemahan ni dia tidak berhenti. Jadi ulama ni dia bergegas untuk mengajar kerajaan Johor Riau untuk terus menjalankan aktiviti ilmu. Jadi di kerajaan ini penterjemah ni dia menubuhkan kelak Rasyidiyah untuk mengajarkan terjemahan kitab-kitab Arab. Cuma وضع الاستعمار البريطاني pada buku al-Qabil al-Malayuwi. وقد قاموا بترجمة كثير من الكتاب الإنجليزية لتهيئة الملايويين للنقل من ثقافتهم الإنجليزية. Setelah tertubuhnya Kelab Rasyidiyah tadi, berlaku penjajahan British ke atas tanah Melayu setelah itu. Penjajah British ni kemudian mereka datang ke Melaka lalu menterjemahkan kitab-kitab Inggeris kepada orang Melayu. Kononnya untuk menarik minat orang-orang Melayu tempatan pada masa itu untuk belajar bahasa dan budaya mereka. Tujuannya diorang sebarkan terjemahan Inggeris tadi sebab mereka nak menghapuskan segala aktiviti dan kegiatan penterjemahan bahasa Arab yang berlaku dekat tanah Melayu pada masa itu. Termasuklah penyingkiran ciri-ciri Islam dan ciri-ciri bahasa Arab itu sendiri. Seterusnya, walaupun tadi tanah Melayu telah dijajah oleh British pada ketika itu, a'malu terjemah al-kutub al-arabiyah lam tatawaqqaf. Maksudnya, walaupun tanah Melayu telah dijajah, aktiviti terjemahan kitab-kitab Arab kepada bahasa Melayu tetap tidak berhenti kerana at-tullab al-malayuwiyun allazi takhruju minal jami'at al-arabiyah isara audatahum ila al-ardi al-watan ila nashar ma ta'lamuhu min khilali isdar majallat tahtamu biqadaya al-islam wal muslimin. Kerana pelajar-pelajar Melayu yang mana belajar di luar negara, di negara Arab pulang ke tanah Melayu, kemudian mereka meneruskan aktiviti terjemahan ini dengan ilmu-ilmu yang mereka dapat semasa mereka belajar di negara Arab. Terusnya, الطلاب ترجموا كثيرا من المقالات والروايات العربية وقد قاموا أيضا بترجمة كتب عربية مختلفة. Kemudian para pelajar yang balik daripada Timur Tengah tadi, mereka menterjemah pula pelbagai artikel-artikel dan buku-buku dalam pelbagai bidang, termasuklah bidang fiqh, bidang adab dan yang lain-lainlah. Waqad ahsa Muhammad Bukhari Lubis al-Kutub al-Arabiyah al-Mutarjamah al-Malayuwiyah fi kulli min Malaysia wa Singapura hatta am 1957 Masihi. Wajad annaha tajawazat 720 kitaban. Jadi menurut Muhammad Bukhari Lubis terdapat sebanyak 720 buah buku berbahasa Arab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu pada tahun 1957 di tanah Melayu dan juga Singapura. Seterusnya, ثم وبعد تأسيس مجمع اللغات والتراث الماليزية Dewan Bahasa dan Pustaka Amun 1400 atau 150 Masihi. Ihtimaman khususan tujuh mu'allifatu kabari al-ulama wal mufakkir al-islamaini Amsal al-Ghazali wa Hasan al-Banna wa Yusuf al-Qaradawi. Maksudnya selepas penubuhan kompleks bahasa dan warisan Malaysia iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1959 Masihi, kerja-kerja penterjemahan ni dia mula berjalan dengan teratur. Jadi kerana urusannya telah diambil oleh jawatan kuasa khas yang menyelia proses pemilihan buku-buku untuk diterjemahkan dan melantik penterjemah. Jadi walaupun jawatan kuasa ni dia meneliti
pelbagai kitab asing, kitab-kitab sains Islam, tetapi dia tetap menjadi keutamaan mereka kerana jawatan kuasa ini dia memberi perhatian khusus kepada tulisan-tulisan ulama dan kepada tulisan-tulisan ulama. Contohnya Al-Ghazali, Hasan Al-Banna dan Yusuf Al-Qaradawi. Summa, seterusnya. ثم ولا يمضي الوقت الطويل على هذه اللجان حتى استقلت من المجمع لتكون مؤسسة الترجمة الوطنية. Kemudian ilmu terjemahan ini berkembang disebabkan kerana Dewan Bahasa dan Pustaka ini yang fokus pada terjemahan, tetapi mereka ini tidak kekal lama. Oleh itu, mereka telah menubuhkan satu institusi, iaitu Institusi Terjemahan Negara, yang mana kita dapat lihat pada hari ini seperti adanya tertubuhnya sebuah JAKIM dan PERKIM. Mereka menubuhkan unit ini untuk bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain dengan menubuhkan Pustakaan Malaysia. Dalam Pustakaan Malaysia itu mereka telah meletakkan kitab-kitab yang telah mereka terjemahkan. Seterusnya, ثم وقد أنشأت بعض الجامعات الماليزية تركيز بشكل كبير على عملية الترجمة من الإنجليزية دون غيرها من اللغات. Kemudian tertubuhnya pelbagai universiti seperti Universiti Malaya, UTM dan sebagainya, yang mana ia menawarkan keterampilan seperti diploma terjemahan sebagainya. Sebilangan besar pelajar Malaysia lebih memberi tumpuan dan fokus kepada terjemahan bahasa Arab ke bahasa Inggeris berbanding kurang perhatiannya kepada terjemahan bahasa Arab ke bahasa Melayu. Kemudian berkembang lagi ilmu terjemahan ini dengan tertubuhnya pula Persatuan Penterjemah Malaysia, yang mana objektif pertubuhan ini adalah untuk mengumpulkan para penterjemah yang ada dekat Malaysia untuk tujuan menyusun, memudahkan proses terjemahan mereka serta mengadakan seminar dan bengkel untuk membincangkan permasalahan-permasalahan yang wujud dalam terjemahan. Seterusnya, ialah al-ulama fi tafsir wa terjemah, iaitu ini merupakan seorang ulama tafsir dan terjemah yang mana nama beliau ialah Syekh Abdullah Basmi, yang amat dikenali sebagai tokoh terjemahan Al-Quran, yang mana beliaulah yang pertama sekali membawa masyarakat kita memahami Al-Quran dan hadis yang ditafsirkan, yang beliau tafsirkan kepada bahasa Melayu, iaitu yang bertajuk Tafsir Pimpinan Ar-Rahman dan Mastika Hadis. Beliau juga, Syekh Abdullah Basmi, merupakan antara insan-insan yang terawal yang banyak menterjemahkan teks-teks sejarah Islam ke dalam bahasa Melayu, seperti kisah para Nabi, para sahabat yang menjadi rujukan umat Islam untuk terus menghayati agama Islam sehingga ke hari ini. Seterusnya, awamil an-nasya'a at-tarjamah. Al-awwal awamil istima'iyah. Kana fi zalika al-qurun ihtajat al-dawlah ila tarjamah al-kutub wal-mu'arif litanmiyah qudrat ad-dawlah ala isti'la' al-alam. Yang pertama adalah faktornya adalah faktor sosial. Pada abad itulah negara perlu menterjemahkan buku-buku ataupun ilmu yang untuk membangunkan keupayaan negara untuk menakluk dunia. Yang kedua adalah awami al-bilad al-dawlah wa ma'na wa daf'ul malik fi at-tarjamah li'anna al-muluka yuhibbuna al-ulum wal-mu'arif allati la bad at-tarjamah li hadhihi al-ulum min al-lugha al-akhirah. Yang kedua adalah faktornya adalah faktor negara ataupun negeri, ialah mendorong raja-raja untuk menterjemah kerana raja-raja ini sangatlah menyayangi ilmu. Maka dengan ilmu itulah mereka perlu menterjemahkan daripada semua segi aspek, iaitu daripada semua bahasa yang ada di negara ini. Seterusnya,
Seterusnya, faktor yang ketiga iaitu awamilul ikut bihim ala ulumi wa tatawirha, yang mana faktor saintis untuk sifat kecintaan mereka terhadap sains dan perkembangannya. Dan akhir sekali faktor politik dan fungsinya yang menyatakan bahawa penterjemahan ini merupakan salah satu karya yang maju dan mencapai tahap taraf hidup yang lebih tinggi daripada mencukupi serta mempunyai kehidupan yang mewah dan lancar. Sekian itu saja daripada kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.